Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Baiklah, direct to the point. Kali ini adalah ulasan berkenaan dengan Parti Muhyiddin, Parti Hadi, dan juga Perikatan Nasional. Ada orang yang menyampaikan dalam ruangan komen saya, mereka katakan Anwar Ibrahim akan tumbang kerana mereka kata gerakan gelombang hijau akan menumbangkan kerajaan pimpinan Anwar Ibrahim. Wah, yakinnya mereka bahawa gelombang hijau akan terus memakan ataupun membaham kerajaan perpaduan pimpinan Anwar Ibrahim. Namun demikian, saya nak sampaikan kepada anda semua, ada 8 faktor yang akan menyebabkan gelombang hijau tidak akan berkesan dan makin tidak akan berkesan. Bagi anda yang kali pertama mengikuti channel ini, jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe, share video ini, dan anda subscribe itu adalah percuma. Saudara-saudara sekalian, sila share video ini kerana saya akan bentangkan kepada anda 8 faktor gelombang hijau makin tidak berkesan. Timbalan Ketua Menteri Pulau Pinang, Dr. P. Ramasamy berkata, istilah gelombang hijau yang dikaitkan dengan pengaruh Perikatan Nasional PN pasca PRU15 semakin berkurangan menjelang 6 pilihan raya negeri dijangka Ogos ini. Memberikan 8 faktor kemerosotan, Ramasamy berkata, gelombang hijau yang sinonim dengan PAS dan Bersatu itu mungkin hanya pengaruh sementara yang tersejat dalam keadaan politik dan sosial semasa, khususnya di negeri pantai timur dan utara sudah berkurangan. Mungkin sudah berkurangan, kata beliau. Antara sebab kemerosotan itu adalah keadaan politik, sosial dan budaya yang berpotensi atau beroperasi untuk mendorong parti PN terutamanya di kawasan majoriti Melayu mungkin berkurangan. Kedua, pengaruh itu berkurangan kerana tuduhan rasuah terhadap pemimpin UMNO, AMNYA dan Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi khususnya bagi tujuan promosi gabungan PN mungkin terjejas akibat dakwaan rasuah salah guna kuasa terhadap 3 pemimpin Bersatu, termasuk Presidennya Tan Sri Muhyiddin Yassin. Saya memahami apa yang cuba disampaikan oleh P. Ramasamy ini, yaitu mereka tidak akan boleh lagi berkempen di mana-mana untuk mengaitkan tentang salah guna kuasa, tuduhan rasuah dan kluster mahkamah yang dimiliki oleh UMNO juga dimiliki oleh Ahmad Zahid Hamidi. Kerana apabila Perikatan Nasional cuba menggunakan isu ini di dalam kempen-kempen mereka khususnya tentang rasuah, penyalahgunaan kuasa dan paling penting adalah kluster mahkamah, mereka tak boleh gunakan isu itu kerana mereka telah pun termasuk di dalam kluster mahkamah. Mahu tidak mahu, mereka tak boleh gunakan kempen seperti itu lagi kerana jika tidak, mereka sendiri meludah muka sendiri. Saudara-saudara sekalian, timbalan Presiden PAS itu juga berkata, oleh itu, tindakan untuk mempamerkan diri sebagai lebih suci mungkin tidak wujud lagi seperti dalam kes pilihan raya parlimen tahun lalu. Itu sebabnya saya katakan, mereka tak boleh lagi menggunakan isu kluster mahkamah, tuduhan-tuduhan rasuah, tuduhan-tuduhan mahkamah kerana 3 pemimpin utama Bersatu termasuk Presidennya Tan Sri Muhyiddin Yassin sudah masuk menyertai kluster mahkamah. Timbalan pengerusi DAP itu juga berkata, faktor ketiga adalah sikap berdiam diri pimpinan PAS terhadap tuduhan rasuah dalam pemimpin atau pimpinan Bersatu yang memburukkan lagi keadaan. Keempat, katanya, kedudukan PH yang berkuasa di Pulau Pinang, Selangor dan Negeri Sembilan serta Persekutuan akan mempengaruhi undi orang Melayu dan memberi saingan yang kuat kepada Perikatan Nasional di kawasan majoriti Melayu. Kelebihan penyandang jawatan dalam memberikan perkhidmatan kerajaan yang baik kepada rakyat menyebabkan keberkesanan gelombang hijau berkurangan, katanya. Kelima,
Katanya, kemerosotan itu kesan pengaruh kepimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam tempoh 4,5 bulan atau 5 bulan yang mungkin yang mana dalam waktu yang singkat menunjukkan kepimpinan yang berkesan dan mantap. Dengan memberi ruang kepada SPRM, beliau tegas dalam usaha membenteras rasuah ke atas individu yang tidak penting dalam fahaman politik atau kelas mereka, katanya. Beliau juga berkata faktor ke-6, gelombang hijau mencari rezeki politik di peringkat ideologi, sedangkan mereka tidak mempunyai sauh yang kuat dalam realiti material. Inilah sebabnya, jika keadaan hidup rakyat tidak bertambah baik, gelombang hijau tidak dapat dikekalkan. Akhirnya, golongan miskin dan terabai memerlukan rezeki material dalam bentuk pekerjaan, upah, perkhidmatan dan kemudahan. Hanya kerajaan yang bertanggung jawab boleh menangani isu-isu ini. Sudah tentu bukan pelampau agama dan kaum, katanya lagi. Faktor ke-7, katanya, mengenai kestabilan politik dan ekonomi yang menjadi elemen penting untuk kesejahteraan dan kemakmuran negara. Kerajaan perpaduan mungkin berhadapan dengan pelbagai jenis tekanan dan ketidaktentuan. Tetapi dari segi ekonomi, nampaknya mereka berkembang dengan baik. Keupayaan Anwar menarik pelaburan RM170 bilion dari China pastinya menjadi mata tambahan bagi kerajaan baharu pimpinan Anwar Ibrahim ini. Pelaburan sedemikian berdasarkan kestabilan politik dapat membuka jalan untuk pelaburan selanjutnya pada masa hadapan. Pelabur asing mula lebih yakin dengan kerajaan sekarang berbanding sebelum ini, katanya lagi. Faktor ke-8, melihat sudah ada kesedaran dalam kalangan rakyat yang semakin meningkat kesan dasar yang kukuh berhubung batasan kaum dan agama di negara ini. Gabungan Perikatan Nasional selain menggunakan retorik perkauman dan agama yang melampau, mereka hanya mempunyai sedikit atau tiada apa yang boleh ditawarkan dengan cara meningkatkan keadaan ekonomi, sosial dan kehidupan rakyat Malaysia. Bukannya gelombang hijau itu hilang dan mati, ia masih wujud. PN akan melampau dalam menggunakan bangsa dan kaum, tetapi terdapat had yang pasti untuk mengejar ideologi ini, katanya lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa share video ini supaya semua orang tahu 8 faktor gelombang hijau makin tidak berkesan. Kita jumpa lagi. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye.